Halo, halo, halo. Allah Allah agisna ya Rasulullah alladhina najah alaika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa la tanfurani wa حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء لأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين خصوصا إلى روح شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan mekejapkan dan mekejapkan pengetahuan kekasihnya dah. Situlah. Tuh. Atah pada kata menerang lagi. Atah pada kata menerang lagi. Artinya puji-pujian itu bagi Allah. Allah itu ialah Tuhan yang mengkejapkan, mana mengukuhkan. Kejap artinya kukuh. Bila kukuh makna tak hilal lah. Itu. Kejap ni kinayah daripada kita tak hilal. Tu tak hilal. Pengetahuannya pengetahuan kekasih. Tapi nak mengkejap, nak mengukuh, tak bagi hilal, orang panggil pengetahuan tu, dengan tu takluk pada kata mengkejap, dengan tu bawa sababiyah. Dengan sebab mengertikan dalil-dalil. Kena ada sabab-sabab ke, nak wui kejap molek. Ada sini. Tak jadi kejap dengan rasa gitu. Dengan zuk semata-mata tak jadi kejap. Yang jadi kejap, asbab bagi kejap ni, asbab bagi tak hilal, kukuh orang panggil pengetahuan tu dengan sebab mengertikan dalil-dalil. Tu mana dalil? Ada dalil naqli, Quran dan hadis, dan ada dalil akli. Iaitu dalil yang dibahasa pada fikir akal. Sekurang-kurang hak fardu ainnya ialah dalil ijmali. Dalil ijmaliyah kita duk baca dalam kitab Kifayatul Awam tu lah. Artinya bila ditanyakan dalil mad dalilu ala wujudillahi ta'ala, jawab hadhil makhluqat. Tu lah. Apakah dalil yang menunjukkan ada Allah Ta'ala? Itu makhluk ni. Hatta kalau tak boleh waktu ubik mulut pun, tapi dia reti lah perut, ya hati dia reti kata gitu. Lepas ada fardu ain. Atau dalil tafsili. Dalil yang mampulah oleh empunya dalil untuk menghuraikan wajah istidlal dan menolakkan syubhat yang didatangkan di atas dalil. Itu orang panggil dalil tafsili. Artinya dalil ijmal itu hak lemah daripada nak menghuraikan wajah istidlal, atau boleh hurai tetapi tidak mampu nak menolakkan syubhat apabila didatangkan di atas dalil tersebut. Itu. Jadi Allah Ta'ala ni Tuhan yang mengkejapkan, yang mengukuhkan. Apa kinayah daripada tak hilal pengetahuannya kekasih, tapi mengkejap tu pun sebab yang nak usaha lah, dengan sebab mengertikan dalil-dalil. Ni isyarat kata ilmu ni tidak dimemadakan dengan taklid. Tu tidak dimemadakan dengan taklid. Bahkan kau yang sahih atau kau yang rajih, yang kuatnya ialah berdosa bagi muqallid yang ahli nazar. Kenapa? Karena wajib mengerti dalil itu sebagai wajib. Tu furu' serta bagi orang yang ahli pada memikir. Tu. Habis itu. Dan merenung-renung fikiran. Tu merenung-renung artinya menyusun. Merenung-renung, bukan duk nengung lu janggut tak tahu lah ke mana hala, bukan. Kata ni. Kalau setakat duk merenung, duk lu janggut, apa duk mikir janggut ni akar bagi rambut kau kan, ada sini. Ada cerita kan?
Nah, satu orang tu yang masuk di pondok. Anak murid pondok tu, baba dia duk tengok, apa ya nak jadi menantu aku ni. Hak lain semua orang panggil nakal aku. Tolulah hak lain, mandi telanjang, nak selok kain orang tu huha-huha. Satu hamba Allah Taala ni juruh dia. Senyap. Hari-hari senyap, nengu. Kuat ni mikir tafakkur fi khalqillah ni. Tu nengu duk janggut. Akhir-akhir tok guru kata hak ni dah boleh buat natu ni dalam ramai-ramai anak murid Bapa hak ni banyak duk merenung fikiran. Merenung fikiran. Akhirnya dia natu tok guru. Bawa jadi natu tok guru suruh ganti ngajarlah. Kau jadi natu kan? Tu kata mungkin ngajar tu awal. Kata ya abah kita tak pandang ngajar. Yo kau tawaduk sangat. Dok sungguh ikhlas. Gila ngajar tak suruh tawaduk lah. Tawaduk tak tepat gitu. Dok kita tak pandang kau. Tak erti apa kita nak ngaji pondok kan. Lepas tu nampak duk mengenung-genung. Duk lurus janggut. Kata aku duk mengenung-genung tu, duk mikir janggut ni main mana sebenarnya. Akar bagi rambut kau daripada mana? Kalau nak kata akar daripada rambut, celuh mulut tak ada tubik. Kalau akar bagi rambut kan, ni rambut pun akar kan, mesti ada celuh ni, tubik warning dah. Tak ada ya. Jadi aku duk mikir hak tu kata, tak tembus pasu dah ya. Tu kata silap pilih natu lah weh. Nampak duk mengenung. Mengenung ni bukan duk menengung. Kaya. Okey. Artinya menyusung fikiran itu. Mengenung fikiran adalah menyusung fikiran. Ini isyarat kepada dalil burhan. Burhan tu kan lebih khusus daripada dalil. Tu apa? Iaitu menyusung ke qadiyah ataupun muqaddimah. Sughra, muqaddimah, kubra, muqaddam, tali dan natijah tu. Itu isyarat itulah. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Al-alamu hadithun wa kullu hadithin fala budda lahu sani'un. Itu contoh hak sama kita duk tahu tu duk menyusung-nyusung orang panggil fikiran. Alan ni berubah weh. Tu mukadimah surah tu. Tiap-tiap benda berubah pastilah baru. Tu berubah tu pasti baru, taghayyur. Sebab tu Tuhan tu la awwala li wujudi wa lam yataghayyar. Tuhan tu tidak ada awal bagi adanya serta tak berubah. Kalau berubah kat barulah. Tu. Maka alam ni baru. Maka tiap-tiap benda baru pasti berhajat kepada yang membaharukan dia. Itu orang panggil mengenung-genung fikiran. Buka orang panggil kepala otak tu mikir. Itu merenung-renung fikiran. Ini atah pada kata mengertikan. Atah pada kata mengerti tu. Tu. Atah pada kata mengertikan dalil. Dah. Artinya Allah Ta'ala tu ialah Tuhan yang mengkejap, yang mengukuh, yang mengkonkretkan. Yang mengukuhkan. Artinya kinayah daripada tak hilang pengetahuan kekasih dengan sebab merenung-renung fikiran. Apa? Menyusung atur pada memikir. Gitu kan. Tu ke duk nengu popok ende itu dah duk khayal. Tu kan mengenung. Dan mengulang-ulangi. Macam gitu. Dan mengulang-ulangi. Dan mengulang-ulangi ni atas lagi pada mengerti. Tu. Dan Allah Ta'ala tu ialah Tuhan yang mengkejap, yang mengukuhkan pengetahuan kekasih. Dengan sebab apa kekasih tu apa? Dengan sebab kekasih tadi tu mengulang-ulangi bicara dalil. Tu. Artinya yang demikian itu mana? Mengkejapkan pengetahuan tu tak dapat tidak, mesti dengan sebab mengulang-ulangi bicara dalil. Jadi lepas kitab tu, lepas kitab tu bicara sokmo, buah sokmo, kecek sokmo. Macam Syekh Muhammad Al-Fadhali itulah.
Nah, tiap-tiap hari nak pergi ke Azhar tu, naik Himarium kat sini. Naik taksi, kecek dengan driver taksi Usuluddin. Duk bahah dalih. Nah, balik pula naik taksi, kecek pula dengan driver taksi. Akhirnya tak mati dia kata dalam manakib dia tu. Nah, dalam apa? Asanid Masriyin, sekarang Syekh Usamah Al-Azhari dia kata tak mati saya Syekh Muhammad Al-Fadali melainkan semua driver taksi itu ahli kalam. Ahli kalam lah kau. Dah kecek semua. Hidup bahah. Dia tak kira driver taksi kecek semua. Jadi kejak tunggu. Saya tengok tak video ada makcik tua rambut putih dia. Hidup bila sifat 20 Ada kan? Tengok. Budak pondok kita tak leh saya kata. Nah, mana cik? Nak ayak kejak sungguh ni. Siapa ketua gitu terbokok tu. Ingat lagi. Sebutir-sebutir lah tu. Kita tak boleh nak hurai sebutir-sebutir gitu. Tak ada kita depan. Pakai tak ingat gitu lah. Mana ada itu. Relax dah ke apa video dia. Ada tak? Ada tengok? Ada tengok tak? Ada tengok? Tak ada tengok ni. Ada itu. Mana? Ni nak kau. Ipat. Kau nak qadiran, kau rida, kau lima, kau nak ayat, kau nak sami'an, kau qadiran, kau lima. Itu sifat malayah namanya. Tiada mawjud pada zihir, mawjud pada qariyah. Tiada mawjud pada zihir. Malayah itu al-hawalu sabitatul lidzati. Siap dengan ta'rif. Ma'alatan bi'allatin artinya tak lagi zat lama-lama. Dok alu. Dok alu mu. Yakni kerana berdiri makni itu pada zat. Yakni berdiri makni pada zat. Empat nasihat yang ayat ni. Tu nak ayat weh. Kejak sungguh dengan tahu Ni asbab ngulang-ngulang ni. Nah, orang dulu gitu dulu tak ada kita tepi-tepi biran masjid tu duduk ngajar hari-hari istiqamah. Nah, lepas hotel kita tu kita sifat 20 tu kah? Lah tak ingat gini buat apa. Kejap sungguh tadi. Tu mengkejapkan pengetahuannya kekasih dengan sebab mengulang-ulangi bicara dalil. Kena mengulang-ulangi ulang kaji sama. Muzakarah sama. Nah, barulah orang panggil pengetahuan itu jadi kejap. Dia nak Tuhan jadi kejap. Kukuh pengetahuan. Tuhan duk kakek hak hari-hari bilik. Tak ada duk mula kaji. Tak jadi itu. Kalau nak Tuhan mengkejapkan pengetahuan, maka kena mengulang-ulangilah balik kita hamba ni pada bicara dalil. Ghayah pada kata tu mengulang-ulangi ni. Ghayah pada kata mengulang-ulangi ataupun ghayah pada kata mengulang-ulangi tadi. Situ. Duk ulai-ulai kau panggil bicara dalil tu hingga mana? Tu ghayah pada kata mengulang-ulangi. Hingga latas. Hingga cerah. Itu mana latah tu cerah. Jelah. Itu mana latah. Hingga cerah, hingga latah pada pandangan uqala. Ini pada pandangan orang-orang yang berakal. Tu. Hingga latas, yakni hingga cerah, jelah pada pandangan uqala, pada kenampakan orang-orang yang berakal. Jadi kita orang berakal ni jelah nampak. Itu. Akal ni tu hawidah seorang. Tapi kalau kita tak mengaji nak reti kok mana? Kalau mengaji pun duk sifat taruh kita tak ada orang panggil merenung-renung, tak jadi ke? Kalau merenung pun tak ada duk ulai kaji. Nak ulai balik kaji balik cakap mu gi mari bahas aku gi mari. Kan kita belajar dah kitab Kifayatul Awam tu kan? Asbab satu dinamakan ilmu ni ilmu kalam kerana salah satu daripada asbab ilmu ni dinamakan ilmu kalam sebab ilmu ni tak jadi tak hasil dia melainkan kena kecek. Kena ada soal jawab. Mu kacak aku kacak, mu kacak membahas lagi. Tu hingga mana? Hingga latah, hingga cerah, hingga jelah pada pandangan uqala, pada kenampakan orang-orang yang berakal. Jadi kita orang ada akal ni bila orang panggil ngaji faham mengerti jelah.
Marilah orang kecek benda lain pun. Nah, marilah orang buat mari akidah lagu lain. Mu tak boleh terima dah. Kukuh. Nah, dalam hati kita. Ni ngaji-ngaji bawa buat mari hak lain. Ya juga kok. Siap. Tak kemah orang panggil. Nah, tak kukuh pegangnya tu. Nah. Dan terangkat, ini atah pada kata latah. Atah pada kata latah tu. Atah pada kata latah. Mengulang-ulangi bicaranya dalil tu hingga mana lagi? Hingga terangkat. Hilang makna terangkat ni hilang. Hingga terangkat, hingga hilang kesamaran ini, segala kesamaran i'tiqad. Nah. Hingga terangkat, yakni hilang kesamaran, yakni segala kesamaran syubhat. Kesamaran mana syubhat? Nah, segala kesamaran i'tiqad tu hilang. Jelas pegangan kita tu tak ada duduk papah dah. Lak lemak, guguk tak nampak. Kalau orang panggil tak terakak, tak cerah, tak jelas. Apa tak ada api gagal kita duduk berjalan tu gagal. Ini kau gapo ni kabar-kabar duk pergi jumpa ke. Tu tak jelas. Nah, lembut dah. Pom dah dinding lembut ni. Nah, apa tu? Sebab tak cerah, tak latah. Bila latah, terakaklah. Nah, hilanglah orang panggil segala kesamaran, segala kekeliruan, segala syubhat pada i'tiqad tu hilang. Jelas sungguh. Tu dah. Habis situ. Kemudian katanya Syekh pada Mekah, dan bermula rahmat Tuhan. Dan bermula tu rahmat tu wawu atah pada kata alhamdulillah. Orang panggil min atfil jumlati alal jumlati. Nah, min atfil jumlati alal jumlati. Daripada ba' mengatah ke jumlah selawat salam di atas jumlah as-sana'u billah, mana puji Allah Ta'ala. Nah, tu. Dan bermula rahmat Tuhan. Ini terjemah daripada selawat tu lah. Tu wassalatu. Nah. Terjemah daripada wassalatu, dan bermula rahmat Tuhan. Dan kesejahteraannya Tuhan. Maka Tuhan gitu yalah. Nah. Moga kita orang mukmin ni sebut kata Tuhan kena kat Allah dah. Takkan ada jenis warak nak kritik pada yang apa rahmat Tuhan, rahmat Allah lah. Dah Tuhan tu Allah dah lah. Allah tu kena ke Tuhan, tak ada orang lain dah. Dan bermula rahmat Tuhan dan kesejahteraannya Tuhan. Minta dua-dua selalu. Sebab dalam Qurannya Allah Ta'ala firman suruh selawat dan salam sekali. Sebab itulah ifraqkan selawat dengan salam ni tu makruh kata setengah ulama, melainkan pada lafaz-lafaz yang warid diifraqkan selawat dengan salam. Nah, ditunggalkan ifraq dan ditunggalkan selawat tu. Mana? Supaya kita selawat dalam semaya tu kan ifraq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kau ifraq ke dalam semaya? Itu kerananya salamnya sudah diberi. Mana? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dah. Maka Al-Qurannya Allah Ta'ala kata ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka kerana tu sayugianya kalau kita selawat tu disertakan dengan salam juga. Bahkan makruh nah. Lain daripada selawat hak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ifraqkan antara selawat dengan salam. Habis. Ni orang panggil khabariyah lafzan ni. Nah. Jumlah khabariyah lafzan tapi du'aiyah maknan. Artinya pada lafaznya seolah-olah khabar lah, tidak seolah-olah lah khabar lah. Pada lafaznya khabar, tapi pada maknanya doa. Artinya minta. Nah, dan bermula rahmat Tuhan dan kesejahteraannya Tuhan, yakni hei Tuhan rahmatilah dan sejahterailah. Itu mana gitunya. Dan bermula rahmat Tuhan. Rahmat kita maklum dah lah. Rahmat ialah nikmat, nikmat ialah rahmat. Artinya tiap-tiap perkara yang diberi oleh Allah Ta'ala serta diampunkan dosa tu dipanggil rahmat.
Sedangkan Nabi ini sudah tidak ada dosa. Liyaghfirlaka Allahumma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kalau gitu rahmat yang dikehendaki minta pohon supaya Allah Taala turunkan di atas Nabi ini, artinya pemberian Tuhan. Serta diangkat peringkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu peringkat mana? Peringkat yang terpujinya syafaatul uzma tu. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Itu maknanya. Dan kesejahteraan artinya tambahkan kesejahteraan. Ziyadatun ta'minillah. Karena Nabi itu sejahtera dah. Diminta tambah lagi kesejahteraan, itu maksud hak tak sejahteranya kita. Maka kenapa minta ditambah lagi kesejahteraan sedangkan Nabi itu sejahtera? Karena ada perkara hak Nabi tidak sejahtera, hak gundah gulananya apabila ada seorang umat Nabi itu dihumbai oleh Allah Ta'ala masuk dalam api neraka. Sebab itulah kalau kita tilik pada makna rahmat dan sejahtera, kita minta Allah Ta'ala turun di atas Nabi ini, sebenarnya maknanya kena di atas diri kita umat. Gitu. Minta turun kedua-duanya atas semulia-mulia makhluk. Tu atas semulia-mulia makhluk, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah semulia-mulia makhluk. Ada lah afdalul makhluk alal itlaq nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebih-lebih makhluk secara itlaq. Mana secara itlaq ni mana tak ada kira, tak ada kait apa-apa. Arash ke, qalam ke, luh mahfuz ke, syurga neraka ke, malaikat ke, berapa, Nabi kita Muhammad lah yang paling mulia sekali. Paling mulia sekali. Dan sebebah-bebah utusan. Atau pada kata semulia-mulia. Yang ni sebebah-bebah orang yang menjadi utusan Allah. Itu maksud itu. Sebab apa bebah? Sebab risalah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tertentu kepada kaum Arab saja, tidak. Walaupun Nabi itu dibangkit untuk orang Arab, tetapi Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidak kami utuskan di kau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk sekalian manusia, sebagai pembawa berita gembira dan membawa berita yang menakutkan. Jadi Nabi itu bebas. Tufuan Nabi-Nabi dulu kan, mereka tu diutus kepada kaum mereka saja, diutus pada umat mereka saja, bangsa mereka, orang kampung mereka saja. Tidak orang panggil bebas. Tak ada nak kacau lah kampung orang ni. Untuk kampung dia, untuk negeri dia, untuk negara dia, untuk fuak dia aja. Tapi Nabi kita ni bebas. Walaupun Nabi sudah intiqal ke alam barzakh, tetaplah risalah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperkekalkan sampai ke akhir zaman. Hingga Nabi Isa pun turun memperlaksanakan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna sebebah-bebah utusan. Siapa tu semulia-mulia makhluk dan sebebah-bebah utusan itu badan? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kata semulia-mulia dan sebebah-bebah. Pada situ. Siapa sebebah-bebah dan semulia-mulia makhluk, sebebah-bebah utusan, sebebah-bebah orang yang menjadi utusan Allah, mana gitu. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Kalau kita baca dengan Nabi Muhammadun pun boleh. Wassalatu wassalamu ala afdalil makhluqi. Sayyiduna Muhammad, boleh. Bukan hak balarahnya lebih hak tu. Tu wassalatu wassalamu ala Muhammadin dong. Kalau kira nahwunya Muhammadin lah. Tapi kalau kira balarah Muhammadun. Boleh. Kalau kita orang berucap depan orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadun. Boleh orang dengar. Wana Muhammadun. Tak tinahu apa je ni. Dak ayat dia balarah. Tu isyarat dengan dhamma tu kerana nak li ta'zim, kerana memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni sifat bagi Nabi Muhammad yang dibangkitkan, makna yang diutuskan
Yang dibangkitkan, yang diutuskan dengan seruan mengesahkan Tuhan. Tengok. Tuh. Dengan seruan mengesahkan Tuhan. Tu isyarat kepada ilmu tauhid itu. Tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dengan seruan mengesahkan Tuhan. Kenapa? Karena dulunya orang tu mensyirikkan Tuhan, menyengutukan Tuhan dengan benda lain. Artinya tutup pekong dia tu seumpama Allah Taala juga. Boleh beri kuasa, boleh memberi bekah, boleh memberi keset dan manfaat, mudarat dan sebagainya. Tu musyrik namanya itu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'a bit tauhidi. Datang ia dengan membawa tauhid. Faqad khala'a khaladin 'anit tauhidi. Ingat tak dalam kitab Matan Jawharatul Tauhid ni dia ni. Faqad khaladin 'anit tauhidi. Padahalnya sunyi agama ketika itu daripada tauhid. Kenapa? Karena ketika itu orang mensyirik ke Allah. Setinggi-tinggi orang panggil firman Allah Ta'ala ke arah tauhidnya mana? Iaitu ketika mana orang musyrikun kata ke Nabi, unsub lana rabbaka ya Muhammad, nisbahkan kepada kami Tuhan kamu, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faghadiban Nabi sallallahu, maka marahlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merah muka Nabi. Tu tak pernah lah Nabi gitu. Nabi ini selalu tersenyum. Idza tabassama Rasulullah tabassama kamithlil hubbil ghamam. Apabila bersenyumlah oleh Nabi SAW, maka bersenyumlah ia seperti bulan bulan sabit dia ni. Hubbil ghamam makna seperti bulan sabit, senyum, comel senyuman Nabi SAW. Cerah, bercahaya dengan nur. Tu Nabi ni banyak senyum, tabassam, senyum. Kita masam. Itu ni. Nabi tabassam, banyak senyum. Tapi hari itu tak tahu orang mana. Bila orang musyrik kata unsub lana rabbaka ya Muhammad, nisbahkan akan kami Tuhan kamu hai Nabi Muhammad, maka Nabi itu merah muka. Marah. Sehingga dalam riwayat yang lain, kata silap riwayat Al-Baihaqi. Hadis itu ada riwayat Muslim, Baihaqi, ramailah riwayat hadis tu. Sababun nuzulil suratul Ikhlas. Nabi tu pegang ni dapat tekuk. Hampir-hampir Nabi nak tumbuk muka kata. Allah menanya tu. Fa nazala Jibril alaihi salam, maka turun oleh Jibril alaihi salam. Tu qul huwallahu ahad. Kata hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa, iaitu huwa tu dhamir hal wa sya'an dhamir hal sya'an jumlah lepas daripada dia tu lah jadi marji' dia nya. Mentafsirkan orang panggil huwa dia tu, iaitu Allah sebagai litambih, sebagai nak menjagai kita orang pendengar tu huwa tu. Dia yakni Allah tu ialah esa pada zat. Ahad tu isyarat pada esa pada zat. Tu la ilaha illallah wahdah, itu isyarat esa pada sifat. Wahdah, wahid, itu isyarat esa kepada itulah. Kau sebab itulah dalam pengajian sifat 20 ni panggil wahdaniyah. Tak li ta'kidil mubalaghah. Bersangatan esa Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat esanya Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Siapa yang menunjuki, yang menyeru, yang dibangkitkan dengan seruan tu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka sebab itulah ilmu ni juga dipanggil ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab salah satu daripada bicara yang sangat penting dan sangat bahas panjang pada dalilnya ialah sifat wahdaniyah, bersangatan esa Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil mimba bitasmiyatil kulli bil juz'i, daripada bab mempernamakan sekalian perbahasan dengan juzuk perbahasan, iaitu dinamakan ilmu tauhid. Dan menunjuk ni atah pada kata seruan. Atah pada kata seruan tu. Tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yang dibangkitkan oleh Allah Taala maknanya dengan menunjukkan jalan kelepasan.
jalan kelepasan daripada api neraka. Mana jalan-jalan selamat. Mana jalan selamat? Dinil Islam itulah. Nah, agama Islam tu orang panggil jalan kelepasan. Tapi Islam di akhir zaman ni ia tidak boleh dengan itlaq gitulah. Sebab apa? Sebab Nabi kata la taftariqu ummati ala 73 firqah fawahidun fil jannah wa thintani wa sab'ina fin nar atau kulluhum fin nar illa wahid. Ada juga hadis itu ni. Selagi akan berpecah umatku ni 73 firqah. Nah, satu fuak ke syurga. Dah 72 fuak dibawa ke neraka. Bawa ke neraka tu tengok dalam kitab syarah Abduddin Al-Iji, Aqaid Abdudiyah oleh Imam Jalaluddin Ad-Dawani. Dia kata wasintani wasab'ina finnar atau kulluhum finnar itu sebagai orang panggil litahwif, sebagai nak menakuti kita daripada mendekatkan dengan 72 fuak. Tu masuk neraka sungguh kada itu di bawah keampunan Allah Ta'ala. Kalau bid'ah tersebut tu bid'ah yang tidak menjadi kufur, hanya fasik mubtadi', maka masih lagi duduk di bawah keampunan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala janji nak hapus segala dosa melainkan syirik saja. Nah, syirik tu syirik kabeh lah, syirik jali tu. Bukan syirik khafi tu dah. Tu ada orang yang mengajar ilmu tasawuf pagi guna ayat Quran tu. Innallaha yaghfiru an yushrak, innallaha yaghfiru apa? Innallaha apa ayat Quran tu? Innallaha yaghfiru apa? Ayat Quran ingat tak? Sudah tak ingat ayat Quran. Kan Ustaz ni? Innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang nak mari tu je mari lah. Kalau lambat sikit dia terlupa balik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Taala janji nak hapus segala dosa selain daripada syirik. Tu maka ahli mubtadi'ah, fa ahlul dalalah, fa ahlul bid'ah wad dalalah, kalau bid'ahnya tidak membawa kepada kekufuran, maka masih lagi duduk di bawah keampunan Allah Taala. Boleh masuk syurga ke? Nah, tu gitu dia ni. Sebab itulah hak kita baca kita Kifatul Awal kata Mu'tazilah tu tak ada khilaf ulama kata kafir akhirat. Tu Imam Bayuri tak setuju tu. Macam mana boleh kita mengkafirkan Mu'tazilah? Sebab apa? Sebab masih lagi pada rukun iman yang sama. Masih lagi ada rukun iman yang sama. Khilaf orang panggil ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah wal jamaah ni di dalam memahami nas-nas Al-Quran. Contoh, Mu'tazilah memahami ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ini ayat akidah. Ahlus sunnah wal jamaah kata tidak, ini ayat syariat. Kenapa? Karena ayat yang lain Allah Ta'ala firman dah apa? Wa ma qatalahumullah apa? Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Sini ambil ayat tu tadi sini. Wa ma ada ayat-ayat lain pun ada. Tidaklah kamu yang membunuh ketika kamu membunuh, melainkan aku yang membunuh. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau melontar Muhammad ketika mana engkau melontar. Itu apa panggil apa? Sah diisnadkan orang panggil perbuatan melontar tu kita makhluk, tapi hakikatnya Allah yang menjadikan perbuatan melontar. Gitu kan? Tu ayat akidah. Kul kullu min indillah. Tu ayat akidah. Jadi duk khilaf gitulah. Ni duk khilaf. Siapa kira lah dengan mujassimah ke apa semua. Sebab itulah pada bab mengkafir tak mengkafir itu khilaf fuqaha. Tu tak boleh kita kata tak ada khilaf, kafir lalu dah. Tak boleh itu. Pasti ada khilaf. Mana bab isu tajsing tu lah. Ni. Pasti ada khilaf. Sebab tu kita duk balas dengan Abbas yang dulu lagi. Sebab apa? Sebab dia tu orang panggil memahami kalam ulama tu dengan tidak tepat. Seumpama kalam Imam Syafi'i
yang dinakal oleh Imam Suyuti dalam kitab Asybah wan Nazair. Mana? Al-mujassimu kafirun. Bermula orang mujassim tu kafir. Hidup payah kata mujassimah tu kafir tak ada kira dah. Sama ada tajassim sarih kata tajassim ghairu sarih ke kafir habis licin. Tak boleh gitulah. Al-lafzu idza utliqa insarafa ila fardil kamili. Lafaz apabila itlaq tu maka kembali kepada yang lebih sempurna, iaitu apa? Tajassim yang sarih. Mana muka seperti muka kita makhluk ni. Allah apa? Jismun kal kasairil ajsam. Tu hak kafir. Adapun laisa kasairil ajsam, tu tak kafir dia. Sesat tu sesatlah. Nah, begitu juga salah faham perkataan Imam Syafi'i. Nah, hak perkataan Imam Syafi'inya, nah, apa? La nukaffiru ahadun min ahli al-qiblah illa mujassimun, apa? Tidak kami mengkafirkan seorang pun ahli kiblah. Kat tu je perkataan Imam Syafi'i. Kemudian di bawah tu wa yustasna, dan diistisna kalau panggil orang yang dikecualikan daripada tidak dikafirkan ialah mujassimah, dengan orang yang mengisbatkan ilmu Allah Ta'ala kulli saja, tidak juz'i. Itu bukan perkataan Imam Syafi'i, itu perkataan Imam Suyuti. Tu illa tu, ataupun yustasna tu, yang dikecuali tu, itu perkataan Imam Suyuti, bukan perkataan Imam Syafi'i. Ni fufu ahbas ni banyak salah faham ibarat. Maka kerana tu mereka tu laju tasarruf fit takfir. Yang manhaj ahbas ni tiga. Takfir. Kalau dia nak takfir ya sah tak ada hal. Dia nak pergi hak ulama kata kafir, selekeh tak ada hal. Yang bermasalahnya tak daripada takfir itu tak ada hal lagi. Tapi tasarruf fit takfir mana gapo-gapo dalam mengkafir. Kemudian ilzamut takfir, memperwajibkan pula orang lain mengkafir. Kalau tidak dia tu kafir juga. Kerana semata-mata dia pergi zahir hadis, redha bil kufri kufrun. Redha dengan kufur tu kafir juga. Sia. Pergi zahir hadis juga tadi. Contoh mu tak say kafir mujassimah. Mu pun kafir juga. Itu dia panggil fu ahbas. Tu kita menetai tu. Ada pun kalau dia boleh timbal ketara, timbal rasa. Ia boleh orang panggil ikhtilafu ummati rahmatun, selesai masalah. Tu kita boleh hormat aja. Dia nak pergi kafir, selekeh. Tapi kita tak pergi kafir. Sepertilah banyaklah khilaf. Seumpama orang yang mengatakan Allah Ta'ala wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bil iyun fala taltafiti, hak tu orang panggil hak rajih. Kita pergi hak tu. Siapa yang i'tikad sesuatu tu memberi bekah dengan sifat kuah yang Allah Ta'ala jadi pada dia, maka hak tu pendapat pendapat hak rajih di sisi Asy'ariyahnya ahlul bid'ah wad dalalah, tidak kafir lagi. Imam Ibrahim Bajuri tulis lagu tu. Lalu Fu Ahbas tulis kitab rak di atas Tuhfatil Murid, syarah bagi Jawharatul Tauhid. Berani dia rak. Sebab apa? Sebab dia kata, kafir dah, tak ada kira. Kafir selalu dah. Iyalah, ulama wara'an nahri betul lah kata kafir. Tapi kita tak pegang pendapat tu. Dan mau nak pegang lah. Tapi jangan menyalahkan hak pendapat dalam dairati ahli sunnati wal jamaah. Dan selagi dalam daerah ahli sunnah wal jamaah, betul? Kalau nak pegang hak kafir selagi. Tapi jangan pula menyalahkan orang hak pegang tidak kafir. Itu kena faham betul-betul. Jadi nak pegang kafir selagi. Awak nak kafir selagi. Kami tidak kafir, dia masuk ahli kiblat. Sebab apa? Sebab qarinahnya dia tidak mentajsimkan dengan tajsim yang sharih. Dia kata Tuhan ada tangan tak seperti tangan kita. Tapi tangan situ dia faham makna hakiki. Ini pelik. Wahabi ni pelik. Bila kita kata demo ni mujassimah, dia marah. Bila kami kata Tuhan ada anggota tangan, kami kata Tuhan ada tangan. Dah jadung situ tangan situ apa makna? Makna hakiki ke makna majazi? Mana hakiki fil lughah? Mana hakiki fil lughah ni lah tangan. Kalau makna tangan hakiki itu ni hakiki. Anggota lah. Tak ada jism apa. Ini yang pelik. Jadi kalau lah orang panggil kita nak isbatkan yad sebagai sifatan min sifatillah, artinya bukan makna lughah, bukan makna hakiki pada lughah. Maknanya apa? Ya, tangan di situ. Yadun di situ apa makna? Apa makna tangan di situ? Serah pada Allah Ta'ala. Sifatun min sifatillah. Satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Bagaimana? Apa makna
Tangan ialah sifat Allah. Wallahu a'lamu bi haqiqatiha. Allah lah yang mengetahui hakikat dia. Kita tahu apa makna tangan. Tangan tu terjemahan daripada Arab yadung. Ada juga sebut terjemah tu orang. Atau yadung lah, bukan tangan. Apa? Gapo kereta kau kena? Bawa bodoh lah bahasa Arab situ. Tu orang panggil tajhil. Tu tajhil dia panggil. Jahil dia panggil. Ada pun kita kata yadun ialah tangan. Yadung tangan betul lah, cuma belak kamu. Pakai yadung tu ialah kereta, bodoh lah situ, tu tajhil. Kita tidak menjahilkan. Terjemuh dia yadung ialah tangan lah, seputu tangan. Patut apa makna seputu tangan sini? Makna hakiki pada logo. Ni hakiki pada logo. Nyepak mengada ni. Bukan makna ni, patut. Makna apa? Serah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Itu orang panggil mazhab mufawwidah, tafwid. Awilhu au fawwid, tu au fawwid warun tanziha, tu orang panggil mazhab mufawwidah, ataupun isbatkan sebagai sifat. Nah, isbatul yad sifatan min sifatillah. Sabit ke itu sifat daripada satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah. Apa makna tangan ialah satu sifat Allah? Serah pada Allah juga. Serah juga. Tak tahu kat mana makna tangan apa? Hakikat tangan, hakikat kudrat, hakikat iradat, siapa tahu? Tak tahu. Nah, itu tak takrif. Sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaim. Sama je kak. Sifatun yadun tu apa? Sifatun wujudiyatun qadimatun gitu. Nah, satu daripada satu sifat-sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari itu lebih daripada 7 lagi. Nah, itu boleh tengok lagi tak surah-surah kat sini. Ada tak surah-surah tak ada. Disebut gitu. Tu qudrat, iradat, ilmu, hayat, samat, basar, kalam, bakok, kidam. Termasuk Imam Abu Hasan Asy'ari, kidam dengan bakok termasuk ma'ani. Nah, yadun, jambun, istiwa, wajhung, semua. Nah, apa? Sifat. Bukan jarihatan min jawarihillah. Jangan silap faham tu. Sebab tu ya situ atau wajhun situ bukan makna hakiki fil lughah. Lepas tu makna majazi tak menentu dengan mana-mana. Kalau menentu dengan mana-mana tu khalaf. Tu wa kullu nassin awhamat tashbiha awil huwa ta'wil tafsili tu lah panggil ta'yin kan makna majazi dengan mana-mana makna yang ma yaliku bi jalalih. Itu dah. Ya duduk serabut situ, duduk pening situ, duduk pening. Siapa kelala ni tak selesai siapa sudah. Dalil kata orang panggil dia tu pegang dengan tepak, pegang dengan tajsih. Apabila kita kata kaum mujassimah dia terasa. Sudah. Sepatutnya kali dia salah tu tak terasa lah. Kali dia pegang Allah istiwa alal arsy. Nah, tiba-tiba ada yang kata kafir orang yang mengatakan Allah Taala bertempat dan duduk di atas arasy. Mungkin dia pegang pendapat yang mengkafirkan. Ataupun sesat orang yang mengatakan Allah duduk bercokoh bertempat di atas arasy. Dia sebagai salah tak perlu serati. Saya tak pegang Allah Ta'ala bertempat di atas arah. Saya tak sesat. Saya tak kafir. Saya pegang Allah istiwa alal arsy. Allah tertinggi di atas arasy. Tinggi akan sebagai tinggi maknawi. Itu selesai masalah. Tu. Tapi tiba-tiba terasa. Terasa tu lah cek. Orang panggil makan lada je rasa dah. Sebab tu tak dengan terasa lah. Tu. Dan mana ya tadi? Maka Islam di akhir zaman ni kena muqayyad lah. Muqayyad mana? Islam ahlus sunnah wal jamaah. Itu orang panggil najin anin nar. Dah ni lepas daripada api neraka. Selamat jaya lepas daripada api neraka. Siapa yang menunjuki? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan dengan menunjukkan tunjuk tu dengan jalan perbuatan, perkataan. Tunjuk tu dengan banyak jalan lah. Menunjuk, tunjuk dengan jalan isyarat pun tunjuk dengan jalan qauliyah pun perkataan pun tunjuk dengan fi'liyah perbuatan pun tunjuk belaka tu. Takririyah pun tunjuk. Sebab tu sunnah Nabi tu kan ada 3, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Ada benda yang Nabi tak buat, tapi Nabi kata, maka dipanggil sunnah qauliyah. Ada benda Nabi tak kata, sahabat cerita Nabi buat, panggil sunnah fi'liyah. Ada benda Nabi tak kata, Nabi tak buat, tapi orang lain buat depan Nabi atau di belakang Nabi, kemudian diberitahu kepada Nabi, maka Nabi tak ada engkar, maka dia panggil sunnah takririyah. Maka semua tu orang panggil cara Nabi menunjukkan jalan-jalan
kelepasan daripada api neraka. Dan atas ni atah pada kata atas semulia-mulia makhluk. Dan atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu pasal sepepak barunya. Dan bermula rahmat Tuhan dan kesejahteraannya Tuhan, minta tolonglah kedua-dua dan tetaplah kedua-duanya atas keluarganya. Tengok, ulai dengan ala atas tu ala tu lah. Ulai dengan ala di sini isyarat yang pertamanya nak ra'fuwa syiah, kerana berpegang dengan hadis maudhu', bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kono-kononnya Nabi kata, la tafsiluni aw la tufassiluni baini wa baina ali bi'ala. Jangan kalian menceraikan aku dengan keluarga aku dalam selawat dengan kalimah Allah. Kemudiannya isyarat kepada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, mana rahmat dan kesejahteraan yang minta dipohong kepada keluarga Nabi itu tak sama setaranya dengan rahmat dan kesejahteraan yang dipohong ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad tu maksum. Ada keluarga Nabi tu tilik tengoklah, kalau keluarga Nabi fi maqamil madahi itu auliya illah kullu mu'min taqi, tiap-tiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah walau bukan zuriyah. Kalau keluarga Nabi fi maqamiz zakat tu khilaf pak mazhab. Imam Abu Hanifah kata alu Ali, keluarga Sayyidina Ali, alu Ja'far, keluarga Sayyidina Ja'far, alu Uqil, keluarga Sayyidina Uqil bin Abi Talib, alu Haris bin Abdul Muttalib, alu Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau Imam Syafi'i Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Kalau Imam Malik Banu Hashim saja. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal Banu Abdul Muttalib saja. Kalau orang panggil keluarga Nabi Ahlul Bait Nabi fi maqamid du'a, itu semua orang mukmin walaupun dia kaki maksiat pada Allah. Maka rahmat yang kita minta turun di atas keluarga Nabi itu tak akan sama setara dengan rahmat dan sejahtera yang dipohong ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi kita tu maksum, keluarga Nabi kalau fi maqamil madah itu mahfuz. Tu. Kalau keluarga Nabi fi maqamid du'a maghfur. Maghfurlah. Jadi ampunkan baginya. Kalau keluarga Nabi fi maqamil madahi mahfuz, itu wali-waliullah. Artinya mereka tu tidak mengerjakan dosa, tapi berlaku mereka tu dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada mengerjakan dosa, serta berlaku mereka mengerjakan dosa, segera mereka bertaubat. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Ini maknanya innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Itu dah. Adapun Syiah dia kata rahmat Allah di atas Nabi Muhammad dengan rahmat Allah di atas alun Nabi sama setara. Kerana apa? Kerana keluarga Nabi itu maksum seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Syiah tu. Faham dah? Tu Syiah tu pegang itu. Tu. Habis itu. Jadi keluarga Nabi di sini dengan makna ummatul ijabah. Tu umat Nabi yang menyahut seruan Nabi, mana mukmin walau kana asian, sekalipun dia kaki maksiat. Bahkan ulama kata kaki maksiat itulah yang lebih mustahak didoakan dia. Habis. Dan sahabatnya tengok ni orang panggil mina'at fil khasi 'alal 'ami. Atah ke sahabat di atas keluarga ni dia panggil mina'at fil khasi 'alal 'ami. Mana atah kaya khas iaitu sahabat Nabi di atas keluarga Nabi itu umum dia panggil. Karena sahabat tu tertentu dengan manlakian Nabi wa man laqiyan Nabi fi hayatin Nabi wa amana bihi wa ma ta'ala zalika fa huwa sahabiyyun. Itu dia panggil sahabat. Sahabat ni orang berjumpa dengan Nabi di hayat hidup Nabi walau lahzatan, sekalipun satu lahzah. Itu kita tengok dalam kita lah isyarah banyak Nurul Zalam tu mari walau banyak walau. Kita tengok dalam kita isyarah Nurul Zalam. Tapi naknya wa ma ta'ala zalikal iman, mati di atas demikian itu iman, fa huwa sahabiyyun, maka itu sahabat. Tu maka sahabat tertentu dengan orang hok jumpa dengan Nabi pada zaman Nabi. Itu. Sebab tu Uwais Al-Qarni tidak dimasuk oleh sahabat. Sebab dia pergi jumpa Nabi tak ada. Tak ada jumpa Nabi. Ada pun Abdullah ibn Ummi Maktum wala buta pun duduk dengan Nabi sama, tak ada tengok muka Nabi tapi jumpa dengan Nabi. Naknya laki, walau amal wala buta, tak apa. Tu. Dia syaratnya Nabi tengok dia. Walaupun dia tak tengok Nabi, Nabi tengok dia. Sah dah sahabat. Tapi pentingnya mati atas demikian itu iman. Maka tertentu martabat sahabat.
Jangan terlibat dengan Fak Wahabi buat menganjing kepada cerita-cerita ulia ilah. Boleh jumpa Nabi Yaqazah. Dia kata, "Wak wana tok guru ya sahabat Nabi," buat menganjing itu. Nah, wak rena tok guru ya sahabat Nabi. Apa? Sebab Yaqazah itulah. Ayat dia kata Yaqazah tu dia jadi sahabat dah. Kerana sahabat tu definisinya telah khusus. Nah, tak ada dah sahabat lah ni. Kalau jumpa Nabi lah mimpi atau hatta lah jaga sekalipun, bukan sahabat. Itu. Kalau gitu atah orang panggil min atfil khas ala ammi, maka jalan ni orang panggil kita selawat rahmat, minta rahmat selawat sejahtera turun juga di atas sahabat ni, orang panggil atas jalan qiyasun aulawiyah. Nah, kerana dalam Quran tu hanya ajarkan kita selawat di atas Nabi. Nah, maka selawat di atas Nabi itu sabit dengan dalil Quran. Adapun selawat di atas keluarga Nabi itu sabit dengan dalil hadis, tak ada dalam Quran. Adapun selawat dengan salam di atas sahabat tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tapi di atas jalan faham qiyas aulawi. Mana? Kalau di atas keluarga Nabi pun Nabi ajarkan selawat, padahal keluarga Nabi itu umum. Mana? Ila qaribil yaumil qiyamati pun ada lagi orang panggil ahlul nabi, ahlul baitin nabi. Keluarga Nabi itu ada. Nah, sedangkan sahabat ni martabatnya khusus. Nah, maka aula juga kita menyertakan orang panggil sahabat dalam selawat kita dengan jalan mutabaah, ikut orang panggil selawat di atas keluarga Nabi. Ada pun orang panggil sebut nama seorang-seorang sahabat, kita nak selawat salam di atas sahabat dengan seorang-seorang nama, itu tak sunnah dah. Itu orang panggil menyalahi sunnah. Lepas tu hanya sunat taradhi, dia panggil taradhi. Kalau sebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq alaihi salam, berat tak ni? Assalatu wassalamu ala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berat. Nah, tetapi ahlul kisah ni martabat yang khusus dalam martabat ahlul bait. Siapa? 5 orang. 4 orang. Mana? Nah, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain alaihi wassalatu wassalam. Ini orang ni orang panggil ahlul kisah. Sunat juga kita selawat salamkan di atas dia walaupun tidak atas jalan mutaba'ah. Maka sebab tu kalau kita buka dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Bukhari itu apabila bicarakan nama Husain alaihi salam, Hasan alaihi salam, Ali alaihi salam, Fatimah alaihi salam, itu sebenarnya amaliyah kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan amaliyah orang Syiah. Tu dan sahabatnya Muhammad, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat bagi sahabat ni, sebaik-baik ini ummah. Tak ada. Sahabat Nabi adalah sebaik-baik ini ummah. Bapa tu ada? Nabi kata sendiri, khairul quruni qarni, thumma allazina yalunahu. Sebaik-baik kurun-kurunku. Itu kurun yang ada dengan Nabi tu siapa? Sahabatlah. Siapa serta Nabi? Sahabat. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Almarhum Tok Guru Sayyidi Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu, kalau dia baca dalam semaya ayat tu mesti dia ke selawat. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'adharahu fastaghlada fastawa 'ala suqi. Itu artinya dalam Taurat Injil pun sedia kala lagi Allah Ta'ala tu puji sahabat-sahabat. Bahkan Quran tu pun kodeng. Nah, bila lagi Allah Ta'ala puji sahabat-sahabat, sedia kala belum ada makhluk ni Tuhan puji dah. Pada kalam nafsani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan puji kodem bagi hadis tu kan kodem. Nah, dia dapat puji. Puji kodem bagi kodem, puji kodem bagi hadis. Puji hadis bagi kodem, puji hadis bagi hadis. Dua kodem, dua hadis. Mana? Kodem bagi kodem tu kodem. Kodem bagi hadis tu pun kodem. Ada pun hadis bagi kodem tu baru. Hadis dengan hadis tu baru. Maka bila lagi Allah Ta'ala puji sahabat, belum wujud makhluk kun hizab Allah Ta'ala puji dah sahabat. Tak sebaik-baik apa? Sebaik-baik
Maka sebab itulah tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Nah, tu nah. Dan sebersih-bersih kelasan yang mana peringkat martabat, sebersih-bersih peringkat, sebersih-bersih pangkat, sebersih-bersih kelah dan kelasan. Kelah demo ni kelah tunggu kelah kalau kata ni kelah kelah dia boh bermartabat bermartabat dia itu mana kelah tu. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu sebersih-bersih kelasan, sebersih-bersih martabat, sebersih-bersih peringkat, tu darjat. Mana siddiqin, itu para sahabat, ketuanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Habis. Kemudian kata dia, ada pun kemudian daripada itu. Ini orang panggil faslul khitab. Apa? Kalimatun yu'tabiha lilintiqamil kalam lilintiqali min uslubil kalam ila uslubin kalamin akhar. Gitu kalau tak silap cek sendiri kita Arab takut tu kata ki habis aku duk cakap tu. Sini nak cepat sikit. Begitu situ dulu. Ada pun kemudian daripada itu. Wallahu a'lam. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين ومبيت بمزدلفة dan mabit artinya bermalam di Muzdalifah. Bila tu mabit bermalam di Muzdalifah? Ba'dal wuqufi, kemudian daripada wukuf bi Arafah, di Arafah. Kalau gitu wayah sulu dan hasil mana dapatlah ia mabit di Muzdalifah tu dapat sah, mananya bilahzatin, dengan satu saat, dengan sekejap, dengan satu lahzah, mana satu detik, mana satu masa yang sekejap. Minan nisfi tsani, daripada separuh yang kedua daripada malam, lailatan nahri, pada malam hari raya Kurban itulah. Tu. Jadi hasil orang panggil mabit di Muzdalifah tu, dengan waktu yang sekejap, dengan satu lahzah pada sebahagian pertengahan waktu malam. Mana pertengahan yang kedua pada waktu malam. Malam tu dibahagi kedua. Separuh daripada malam, artinya separuh yang kedua daripada malam. Itu mana nisfi tsani lailatan nahri. Walau bil mururi, dan jika sekalipun orang panggil mabit tadi itu dengan sebab dengan lalu saja, lalu kau ke kawasan Muzdalifah tu. Jadi tu lalu, bukan ada duk berhenti apa lalu tapi lalu ke Muzdalifah tu lah. Bila nisfu tsani tu, nisfu yang kedua. Separuh yang kedua daripada malam hari raya tu. Maka ketika tu dikatakan seorang tu sah mabit di Muzdalifah. Kalau gitu dia kata waman, dan barang siapa dafa'a yang meninggallah iaman minha daripada Muzdalifah. Bila tu dia meninggalkan Muzdalifah ba'da nisfil laili, tu selepas daripada tengah malam. Selepas daripada tengah malam. Au qablahu, atau sebelum daripada tengah malam. Mana sebelum pukul 12 tu ya tinggal Muzdalifah. Tu. Bi uzrain, dengan sebab uzur ke, ada satu keuzuran ke apa, tak ada kira lah. Au ghairihi, atau lain daripada sebab uzur. Au ghairihi au ghairi uzrin, atau lain daripada sebab uzur. Tak ada uzur ke apa tak apalah, ada sebab lain. Tapi ni wa'ada ni waul hal kembali kepada qablahu dah. Kalau dia tinggal ke orang panggil Muzdalifah tu nisfil laili tsani, tak apalah.
Separuh malam yang kedua tak ada hal lah. Lepas ke-12 yang tinggal. Masuk dah tu separuh malam yang kedua. Faham tak? Ada pun hak ni orang panggil hak tinggal qablan nisfi. Qablan nisfi dah. Kemana situ? Wa ada padahal hal pada kata dafa'a minha ba'da minha qabla nisfi laili tu. Barang siapa yang meninggalkan daripadanya Muzdalifah tu sebelum daripada separuh malam. Wa ada padahal kembalilah ia qabla al-fajri. Bila kembali sebelum daripada subuh, artinya masuk dah separuh yang kedua. Masuk dah separuh yang kedua daripada malam. Masuklah. Kalau itu fala syai'a alaihi, maka tidak ada jenis denda, tidak ada jenis dam lah alaihi di atasnya, di atas man tadi tu. Kerana apa tidak ada jenis denda? Li husulihi, kerana hasil mana dapatlah baginya, atau li husulihi, kerana hasillah ia seorang tu tu akan mabik biha dengan dia dengan Muzdalifah. Gitu dah. Tu. Li husulihi biha, kerana hasillah seorang tadi tu dengan kerana hasillah seorang tadi tu tu dia akan mabik biha dengan dia dengan Muzdalifah. Bila hasil fi juz'in minan nisfi tsani, pada satu juzuk daripada separuh yang kedua daripada malam. Itu dah. Habis itu. Kemudian kata dia wal mabitu, dan bermula mabit bermalam itu lailatai yaumai, 2 malam 2 hari at-tasyriqil awwalaini, 2 malam 2 hari tasyrik yang awal kedua-duanya. Begitu apa ni? Makna 11-12 lah deh. Tasyrik. Nah, 11-12 deh Zulhijjah. Itu dah. Ai ini nak tafsir pada kata lailatai yaumai, lailatai nak baca lailatai yaumai, 2 malam 2 hari tasyrik yang awal kedua-duanya. Maknanya kena strik di situ dah. Aksarahuma, kebanyakan hari. Itu makna gitu. Bukan maknanya kena duduk situ strik 2 hari 2 malam tak lega pergi ke mana dah tu ni. Bukan makna gitu. Kebanyakan harinya duduk di Muzdalifah itulah. Naknya separuh malam yang kedua. Itu dah. Dia panggil mabik. Lagu mana tu nak taswir pada kata mabik tadi tu? Bi an yazida wa zalikal mabitu. Bermula demikian itu mabik tu musawwarun. Dah. Ini nak taswir pada kata aksarahuma. Wa zalika aksar tu. Bermula demikian itu kebanyakannya 2 hari tasyrik yang awal kedua-duanya tu lagu nak. Bi an yazida ay musawwarun bi an yazida, digambarkan dengan sekira-kira bahawa ditambahkan, dilebihkan ala nisfil laili, di atas paruh daripada malam, walau bilahzatin, sekalipun dengan sekelip mata, dengan sekejap jua. Wa zalika ay wa bayanu zalikal ziyadah tadi tu. Dan bermula kenyataan demikian itu menambahkan di atas paruh daripada malam tu, nafara, jika nafarlah ia seorang tu an-nafaral awwala, akan nafar yang awal. Masuk nafar pula dah. Nafar ni artinya seorang itu meninggalkan Mina dengan niat tak kembali lagi daripada kepada Mina tu. Orang panggil nafar. Kemudian ya nafar ni ada nafas tsani, nafar awal dan nafas tsani. Kalau nafar awal artinya seorang itu dia meninggalkan Mina, keluar daripada Mina selepas gelincirnya matahari. Dan sebelum daripada jatuh tenggelamnya matahari pada hari 12 Zulhijjah. Tetapi dengan syarat selesai dah melontar pada 3 jamrah. Jamratul ula, jamratul wusta dan jamratul aqabah. Itu dia panggil nafar awal. Artinya dia keluar daripada Mina selepas daripada gelincirnya matahari, sebelum daripada tenggelamnya matahari pada hari yang ke-12 Zulhijjah. Dengan syaratnya selesai dah dia tu melontar pada 3
jamrah. Nah, tu. Artinya dia start melontar tu pada 10 Zulhijjah lagi. Nah. Tu. Dia melontar tu start daripada 10 Zulhijjah. Maka sebab tu 12 Zulhijjah tu selesai dah. Sebelum daripada tergelam matahari, selepas daripada gelincir matahari dan sebelum tergelam matahari 12 Zulhijjah, dia keluar dah daripada Mina. Dan niat tak akan kembali lagi kepada Mina. Itu dipanggil nafar awal dia panggil. Nah. Tu nafar awal. Adapun nafas tsani, tu dia tinggal ke orang panggil apa tadi? Mina tadi. Nah. Nafas tsani mana meninggalkan Mina, dia tinggalkan Mina tu selepas selesai daripada melontar 3 jamrah pada hari yang ke-13 Zulhijjah. Artinya startnya pada 11 Zulhijjah, 11, 12, 13. Kalau orang panggil nafar awal 10, 11, 12 selesai dah. Maka sebelum tergelam matahari 12 Zulhijjah keluar daripada Mina. Niat tak nak kembali lagi. Itu panggil nafar awal. Nah, kalau nafar tsani artinya dia start jamrah tu, start ramyu jamrah, melontar pada jamrah ula, jamrah wusta, jamrah aqabah tu pada hari yang ke-11, 12, 13. 13 tu baru keluar dia daripada Mina. Tu. Nafar awal aulayaliya atau bi berapa malam, yakni 3 malam. Nah, layaliya ni beberapa malam tapi 3 malam. Tu belakang dia sebut dah. Layaliya ni isyarat kepada nafas tsani ni. Layaliya ayyamit tasyriqi atau beberapa malam beberapa hari tasyrik as-salasati yang 3. Mana? 11, 12, 13. Tu ai aksaraha lah. Macam tadilah. Tak semestinya straight di situ. Kebanyakan harinya nak nisful lail. Dia duduk di Mina tadi tu. Tu dah lebih sikit daripada nisful lail. Faham tak? Lebih sikit lahzah tak apa dah. Tu. Illam yanfur nafaran sahihan. Mana pula? Illam ni kait pada kata apa ni? Kait pada kata mabit layaliya ayyamin tasyriqi salasati. Yang gitu. Kata dia bermalam 3 hari 3 malam hari tasyrik 11, 12, 13 tu Zulhijjah tu, illam yanfur nafaran sahihan, jika belum lagi dia nafar akan nafar yang sahih. Ini nafar awal. Artinya dia nafar tsani 3 hari 3 malam. Hari ke-13 tu baru selesai dia. Tu dah. Habis Bimina. Mabit tadi tu. Nak bermalam tadi tu. Bimina di Mina. Kalau gitu fala yujzi'u, maka tidak dimemadailah. Mabit tadi tu tidak dimemadailah kharijaha, luar daripadanya. Daripada Mina. Tak leh. Ia malah dia di tempat lain, tidak di Mina dak. Tak leh, tak sah. Tak dikatakan dia mabik lah kalau di luar daripada Mina. Fala yujzi'u tu dia ni. Fala yujzi'u kharijaha, maka tidak dimemadaikan mabik itu kharijaha, pada luarnya, luar daripada Mina. Mina ni mana ni ukuran Mina? Tengok. Diukur sendiri yang tak leceh lah. Ya sini je ada sini. Wa minha, dan setengah daripadanya daripada Mina, setengah daripada kawasan yang termasuk dalam kata Mina lagi. Ma ialah barang, iaitu kawasan, tempat. Aqbala, yang berhadapanlah ia ma tu, minal jibali, daripada bukit. Bukit mana? Al-muhiti, yang mengelilingi biha, dengan dia, dengan Mina. Tu. Jadi tempat kawasan yang berhadapan dengan bukit, yang meliputi atau yang mengelilingi, al-muhit tu maknanya meliputi lah, yang mengelilingi maknanya. Biha, dengan dia, dengan Mina, itu masih termasuk Mina. Tu. Hududuha, bermula haknya. Haknya hak Mina. Wa awwaluha, dan permulaan hak bagi Mina ni, min jihati Makkah, mula daripada pihak Mekah, pihak Masjidil Haram tu lah. Pihak Mekah. Tak benar tu, tak benar baca tu.
Hududuha wa awwaluha min jihati Makkata. Tu khabar dia. Awwalul uqbati. Tu allati yulsiquha al-jumratu. Gitu. Hududuha bermula haknya hak Mina, wa awwaluha dan awalnya awal Mina mana? Awalnya awal Mina min jihati Makkata. Daripada pihak Mekah. Gitu. Tu khabarnya. Awwalul aqabati, ialah awal permulaan Aqabah. Tu. Allati yulsiquha, yang mana Aqabah tu berdempeklah. Berdempeklah akan Aqabah tu al-jumratu oleh jumrah. Ni semua ni kita baca saja, ni tak nampak kalau tak kira. Kena kita tengok sendiri. Ni Aqabah berdempek dengan jumrah tu. Ni start situ. Wa min jihati Arafata, ni atas pada kata min jihati Makkata. Mana hududuha wa awaluha, bermula sakatannya Mina dan awal-awalnya Mina min jihati Arafah, daripada pihak Arafah pula. Daripada pihak pada Arafah tu mana? Tu khabar. Mahsaru, macam mahsaru dah. Mahsaru ialah mahsar. Nama tepat tu. Nama tepat mahsaru, kena cek sendirilah mana mahsar ni. Watuluha, dan panjangnya, jarak panjangnya sab'atu alafi dhira'in. Tu 7 alaf mana? 7,000 deh. 7,000 zira', 7,000 hasta lah. Wa mi'ata zira', 7,200 hasta. Gitu. 7,200 hasta. Bersama air dengan berapa kilometer? Cek pula kilometer berapa dah tu ni. Lebih kurang 45, 44. 44 gitulah. 43 kilometer begitu lebih kurang. 40 lebih kilometer takriban. Itu dia panggil 7,200 zira'. Habis itu. Kemudian kata dia warramyu, dan bermula melontar li jumratil aqabati bi sab'i hasayatin. Bermula melontar pada jumrah Aqabah dengan 7 segala anak-anak batu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimta min wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na barakatihim dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.